Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat fiqh yang terpilih. Kita sudah masuk dalam kitabun nikah, hikayat-hikayat yang berkait dengan bab perkahwinan. Hikayat kita pada kali ini al-hikayatus tsaniyatu wal arba'un ba'dal mi'ah. Hikayat yang ke-142. Hikayat yang ke-142. Di mana hikayat kita pada kali ini perbincangan kita tentang iddah. Ataupun dia panggil khitbah. Khitbah. Sebelum berkahwin dia ada khitbah. Apa makna khitbah? Yakni peminangan. Hukum meminang. Apa dia ke hukum meminang? Ini penting. Nak kahwin kena pinang dulu, kena pergi tengok orang Kelantan kata pergi tengok gewer dulu. Gewer tu makwa lah. Tengok gewer dulu. Mana cari makwa dulu baru boleh kahwin, baru boleh bertunang kan. Tak kena cara makwa, hara kita. An Sukainah. Biasa kalau tempat kita Sakinah. La, Sukainah binti Hanzalah. An Sukainah binti Hanzalah rahimahullah qalat ista'zana alayya Muhammad bin Ali walam tanqadi iddati min mahlakati zawji. Dia kata minta izin untuk bercakap dengan saya oleh Muhammad bin Ali, ataupun nama gelaran glamour dia Abu Ja'far Al-Baqir. Abu Ja'far Al-Baqir, salah seorang daripada Imam Ahlul Bait. Waktu dia nak bercakap dengan aku tu, walam tanqadi iddati, sedangkan iddah aku daripada kematian suamiku belum tamat. Iddah orang yang mati suami 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau mengandung tambah lagi. Ini tiba-tiba Muhammad bin Ali ni, Abu Ja'far Al-Baqir, nak bercakap dengan aku. Faqal, kata di Muhammad bin Ali, qad arafti qarabati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awak tahu kan saya ni keluarga kerabat Rasulullah, cucu cicit Nabi. Wa qarabati min Ali, dan pertalian aku dengan Sayyidina Ali. Mana cucu dia? Ali bin Abi Talib. Wa mawdhi'i minal Arab, dan kedudukan aku di kalangan orang Arab hebat. Qultu, kata di Sukainah, ghafarallahu laka ya Aba Ja'far, semoga Allah Ta'ala ampunkan kesalahanmu, kekhilafan kamu ini Abu Ja'far. Innaka rajulun yu'khazu anka, mu ni tuan guru, tuan syekh besar, orang belajar ilmu daripada awak. Kenapa pula awak terlupa saya ni dalam iddah? Kenapa mari bercakap? Wa takhtubuni fi iddati, memari pinang aku dalam iddah. Macam mana ni? Mana Sukainah ni pun talibatul ilmi, orang hebat juga. Sebab itulah Abu Ja'far berminat dengan dia. Mana bukan orang biasa-biasa jugalah. Faqala, kata di Abu Ja'far, innama akhbartuki bi qarabati min Rasulillah. Aku bagi tahu awak, saya ni kerabat Rasulullah, anak cucu cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min Ali, aku punya pertalian dengan Sayyidina Ali.
wa qad dakhala Rasulullah sallallahu ala Ummi Salamah. Rasulullah dulu pernah juga cakap dengan Ummu Salamah, wahia mutaayyimatun min Abi Salamah, sedangkan dia tu balu kepada Abu Salamah. Faqala, kata Nabi sallallahu qad alimti anni Rasulullah. Anni Rasulullah, mu tahu aku ni Rasulullah. Wa khiratuhu min khalqihi, manusia yang terpilih dari kalangan hamba Allah. Wa mawdi'i min qaumi, dan kedudukan aku di pada kaumku. Kanat tilka khitbatuhu, adalah riwayat kata fama kanat tilka khutbah, itu tidak dinamakan meminang. Habis kita nak guna apa ni, dia panggil at-ta'rid. Dalam bahasa Arab kata ta'rid makna cakap sindir. Cakap sindir, indirect, tak direct. Yang salahnya dalam orang sedang beredar, kita salahnya kalau pergi direct itu salah. Jadi kalau cakap beritahu je, maknanya awak jangan sedih lah, saya ni orang ada kedudukan, orang hebat. Maknanya nampak simpati tu ada. Asar ini, kisah ini rawahu Daruqutni. Kata di muhakkik kata apa? Al-Muntaqa min akhbaril Mustafa, diambil daripada situ, dan juga tafsir Al-Qurtubi dalam fiqh sunnah juga menyebut sedemikian. Jadi asar ini ada perbincangan lah dari sudut sanad dia, tetapi kata di Haidar, wa ma'azalika far khabaru mu'tamadun 'inda ahli ilmi. Cerita ni dipegang oleh penulis-penulis kitab hadis dan juga kitab fiqh. Dalam kitab ini, dalam bab al-khitbah, dalam bab peminangan. Fi mas'alati ta'rif bi khitbatil mu'tadah. Ta'rif tu maknanya memperkenalkan diri, bukan pinang. Kalau pinang salah. Jadi kita kena faham. Maknanya kisah ini menunjukkan kepada apa? Dilalatuha, kisah ini menunjuk kepada jawazut ta'rid bil khitbati lil mu'taddati min wafati zawjiha. Harus seorang itu memberi isyarat secara sindir, secara tidak direct, bahawa ada orang yang akan berminat dengan si balu ini dalam edah kematian dia. Macam kita orang Kelantan kata cuk awal. Tapi jangan kata pinang tak boleh. Jadi ini bahasa dipanggil bahasa ta'rid, bahasa cakap berlapik. Contohlah kita kata bila orang ni mati, pakcik ni yang berminat ni cakap dengan dia, awak jangan bimbang lah, insya-Allah tangga-tangga hak rusak ni ada tu orang baiki. Nah, kereta tak ada orang bawa tu, adalah kok pemandu-pemandu yang akan ganti tu akan tolong. Jadi tak apalah, kereta tu rusak tu kita baik. Maknanya cakap tu sindir macam simpati kepada balu yang kematian suami itu. Tapi jangan direct kata aku nak awak, tak boleh. Kita hati-hati dalam penggunaan bahasa kita dalam masalah ini. Baik, kita pergi kepada 10 perkara dalam perbincangan. Macam biasalah 10 perkara yang dibincangkan. Yang pertama, masalah siapa dia ke Sukainah ini? Siapa dia? Man hiya? Sukainah binti Hanzalah ini tabi'iyatun. Tabi'iyah, seorang ulama tabi'i. Tapi kata Haidar, aku tak jumpa dia punya detail biodata dia, tak jumpa dari sudut rujukan-rujukan yang aku ada. Cuma kitab-kitab yang menyebut tentang asar ni hanya menyebut nama dia. Tapi seorang wanita yang dikenali zatu ilmin, mempunyai ilmu. Sebab tu dia berani bantah kepada Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ni seorang masyhur, tokoh besar ulama. Jadi dia kata, Syekh ni terlepas pandang ni, saya dalam edah, kenapa bercakap macam ni? Mana dia boleh bantah? Maknanya orang ada ilmu. Kalau orang biasa-biasa tak ada ilmu, dia tak berani nak bantah tuan guru. Apa ni? Cuma adalah riwayat Ibn Mubarak bahawa ini, dia kata ini makcik dia tu, khalah dia, mak saudara dia, Ibn Mubarak. Baiklah,
Itu satu kisah. Tapi siapakah al-musta'zin? Musta'zin tu orang yang mari minta izin, yang mari bercakap dengan dia tu siapa? Dia nama dia, gelaran dia Abu Ja'far, masyhur dengan Al-Baqir, dengan qaf Q. Abu Ja'far Al-Baqir. Abu Ja'far Al-Baqir. Nama penuh dia Muhammad bin Ali ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Maknanya Muhammad bin Ali bin Husain bin Fatimah. Dia mari ikut Fatimah. Jadi apa dia? Husain cucu Nabi, Ali cici, Muhammad ni ciak orang panggil dah. Cucu cici ciak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ke ciak? Cucu cici ciak. Apalah yang pentingnya dia punya darjat yang keempat. Cucu cici ciak. Apa dia? Panggil apa pun, yang penting kita boleh faham. Boleh faham sudah. Al-Alawi Al-Fatimi Al-Madani wulida Zainul Abidin, dilahirkan dia ni Abu Ja'far ni pada tahun 56 ushtuhira bil Baqir, masyhur dia dengan Al-Baqir, Abu Ja'far Al-Baqir, li'annahu baqara al-ilma, mana seorang yang memiliki ilmu yang kuat, itu mana Baqir, orang yang cerdik, orang yang hebat. Wa qad asbaha al-Baqiru alaman, seorang apa kata Baqir ni orang yang hebat, orang yang bijak. Bila orang kata Al-Baqir, orang akan pergi kepada Muhammad bin Ali. Kalau kita macam kita anggap budak genius lah satu masa dulu di Malaysia ni, mesti orang fikir dia tu. Qala Az-Zahabi anhu, Imam Zahabi ni pengumpul riwayat-riwayat sejarah-sejarah tokoh-tokoh ulama dalam kitab dia Siyar A'lam An-Nubala. Dia kata laisa bil mukthir, dia tak banyak riwayat hadis. Wa huwa fi riwayati ka abihi wa ibnihi Ja'far, riwayat dia macam ayah dia dan macam anak dia Ja'far. Jadi hadis dia beberapa hadis saja, tetapi mereka ada masail wa fatawin, dia ada fatwa, ada pandangan-pandangan dia, hukum hakam yang dia ijtihadkan, itu ada. Seorang yang terkumpul padanya ilmu, amal, su'dat maknanya seorang yang tokoh, ketua, pemimpin, dan kemuliaan, wasiqah, orang yang dipercayai, warazanah, mempunyai akhlak, wa kana ahlan lil khilafah, orang yang layak memegang jawatan khilafah. Wa huwa ahadul a'immah, salah seorang daripada imam 12 yang diagung-agungkan oleh puak-puak Syiah. Tapi kita ingatlah, Syiah kata puak-puak 12 ni maksum, orang yang tak ada dosa. Bagi kitanya Ahlus Sunnah tidak, yang maksumnya Nabi, para anbiya alaihimussalatu wassalam. Tapi puak-puak Syiah ni dia letak ke imam dia terlebih besar daripada para anbiya lagi. Jadi Abu Ja'far ni imaman mujtahidan talian li kitabillah, seorang yang kuat baca Al-Quran, kabirus sya'n. Tapi dia punya kemasyhuran dia dalam bidang ilmu tidaklah masyhur seperti ulama-ulama tafsir yang lain, ulama-ulama hadis yang lain. Namun tapi dia masuk dalam ahlul ilmi, yang begitu hebat. Wa an Yahya bin Kathir, wa Abdullah bin Yahya kata, kana Abu Ja'far Al-Baqir yusalli yawmin wa laylah, satu hari satu malam dia solat 50 rakaat termasuk fardu. Fardu berapa rakaat dah? 17 dah kan, 17 dah. Kemudian campur dengan solat rawatib projek mega kita 17 campur 12 berapa? 29. Kemudian mana 50 rakaat. Logiklah tidaklah banyak sangat kan. Yang kita bimbangnya 500 rakaat, yang 1000 rakaat tu. Berapa masa kita nak bagi? Dan di antara kata-kata Abu Ja'far Al-Baqir yang masyhur, yang selalu dinukilkan oleh Al-Faqir Abu Anas, afallahu anhu wa an walidayhi, apa dia? Dengar, tulis kata-kata Abu Ja'far yang masyhur, silahul li'am
qabihul kalam. Silahul li'am, qabihul kalam. Senjata orang bodoh, orang yang tak ada rendah akhlak itu, percakapannya yang buruk. Ingat tu baik tuan-tuan. Mana-mana orang yang komen, kritik, apa saja pun, jangan guna perkataan yang buruk. Nak komen orang, komen dengan cara ilmu. Komen dengan cara baik, dengan ilmiah. Dengan beradab. Komen dengan baik. Jadi kita jangan komen pelik-pelik. Sebab senjata orang laim, orang yang tak ada akhlak, orang yang buruk perangai je, yang duk cakap menggunakan bahasa yang buruk, bahasa yang kasar, bahasa yang kesat ataupun lucah, ini bahasa bukan orang ahli ilmu. Sebab itulah kita tengok sebahagian daripada penceramah, kerana kononnya nak mempertahankan pegangan dia, komen orang lain dengan bahasa yang buruk, kita kata itu bukan bahasa ahli ilmu. Kebetulan sebagai rekod sejarah, hari ini, 23 Ogos 2022 ni, Mahkamah telah menjatuhkan hukuman yang begitu berat kepada mantan Perdana Menteri kita yang lepas. Jadi kita haraplah kalau nak komen-komenlah dengan cara baik. Kita pun tak tahu apa keadaan kita masa depan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, selamatkan negara kita, selamatkan daripada segala huru-hara dan bencana kepada negara kita, ya Rabbal Alamin. Cakap baik. Silahul li'am, qabihul kalam. Mata rahimahullahu ta'ala, mati dia pada tahun 114 di Madinah. Ada riwayat kata 117. Maklumat ini diambil daripada Siyar A'lam An-Nubala lil Imam Az-Zahabi rahimahullah. Baik para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kita pergi kepada yang ketiga, al-iddah. Apa makna iddah? Al-iddah tu, iddah ni satu istilah dah, iaitulah daripada bahasa ma yu'addu. Maknanya benda yang disediakan. Wal iddatu, iddah dari sudut definisi fiqahnya, muddatun zamaniyatun, beberapa tempoh, beberapa hari yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang mesti dilalui oleh seorang perempuan yang dicerai. Sama ada perceraian hidup, kita akan sebut nanti berapa jenis iddah, ataupun perceraian mati. Maka ada tempoh yang tertentu. Jadi dalam cerita kita ni, dalam kisah kita ni, Sukainah kata mahlakati zauji, maknanya suami dia mati. Kalau orang mati suami, berapa kaedah dia? Tengok tuan-tuan dan puan-puan, tanda surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Surah Al-Baqarah ayat 228. Wa fil mutawaffa anha zawjuha, iddah wanita yang kematian suami, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dia kena beriddah 4 bulan 10 hari. Tak boleh berhias, dia panggil ihdad satu lagi. Ihdad, tak boleh berhias. Orang Kelantan kata tak boleh berjanguk. Tak boleh keluar bebas ke sana ke sini. Tak, duduk di rumah dia je. Dia keluar lil hajah, kerana keperluan hajat dibenarkan. Tetapi kalau tidak ada hajat, duduk je di rumah. Ni macam-macam permintaan ada ni. Nak ikut suami pergi kubur lah, macam-macam, nak pergi tanam bunga di kubur. So, tunggu 4 bulan 10 hari, bebas. Tunggu, sabar kejap. Jadi, kenapakah wanita yang kematian suami atau yang dicerai oleh suami mesti beriddah? Apakah hikmat? Jawab dianya, yang pertama, hikmat yang pertama, naqa'u rahimha. Nak pastikan kosongnya rahim perempuan itu, kesan daripada suami yang pertama, supaya tidak bercampur keturunan. Mungkin dia ada baby dah dalam perut, tiba-tiba suami lain main kahwin, nanti orang panggil orang lain yang letak benih, orang lain yang ambil buah. Itu berbahaya. Jadi tak boleh. Yang kedua, mura'atu limasyairi ahli zauj. Nak menjaga perasaan keluarga suami. Anak-anak dia sendiri pun tak kalah baru suami, orang kata tak naik rupuk lagi atas kubur ayah, kahwin lain dah mak ni, sengih-sengih dah suka. La, sabar sekejap. Tak boleh berhias, tak boleh keluar, tak boleh. Banyaklah dia punya pantang larang. Nanti kita detail, kita akan cerita nanti dalam kisah yang hikayat yang ke-178. Baru sampai kepada babul ihdad, babul iddah. Ini
ini tajuk kita ni masih dalam tajuk peminangan. Orang yang dibenarkan meminang ataupun larangan pinangan, kalau orang dalam iddah hanya boleh ta'rid, boleh cakap sindir saja. Maka dia tak boleh keluar, tak boleh berhias. Wal iddatu kanat ma'rufatun fil jahiliyah. Iddah ni sudah dikenali zaman jahiliyah lagi. Kemudian datang Islam mengikrarkan iddah. Dan ia wajib, bukan kata benda sunat, bi ijma'i ahli ilmi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang diceraikan itu dia kena tunggu 7 kali haid, 3 kali suci. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah 228. Wa fi qaulin Nabi li Fatimah binti Qais, Nabi kata i'taddi 'inda ibni Maktum, pergilah beriddah di rumah Maktum sebab dia buta tak nampak, kamu bebas kat situ. Jadi itulah, bagi orang yang kematian suami, yatarabbasna bi anfusin arba'ata ashhurin wa 'ashra, kita kena tunggu 4 bulan 10 hari. Ini ayat Al-Baqarah 234. Al-Baqarah 234. Tulis mula ayat. Ayat iddah kematian ni Al-Baqarah 234. Baik, mana iddah ini hak suami ke atas isteri dia, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Jadi kalau kamu nikah, kamu nak cerai, tak bersama. Dia panggil nikah gantung. Maka tak ada iddah. Itu dia panggil hak suami. Tapi bila sudah Allah Ta'ala sebut fama lakum, ini bagian hak kamu. Jadi kalau tak ada hak kamu, tapi kalau sudah bersama, sudah duduk bersama dengan suami isteri, maka hak itu berlaku. Baik, yang keempat, iddah tu ada beberapa jenis. Yang pertama, iddah talak raj'i. Talak yang boleh dirujuk balik. Selepas pada perceraian, talak yang pertama, talak yang kedua boleh rujuk balik. Yang kedua, iddah talak bain. Talak bain ni talak yang putus, iaitulah setelah dicerai kali yang ketiga, ataupun khul'i. Khul'i itu tebus talak. Isteri tak mahu pada suami ni, dia tebus talak. Maka bila dia tebus talak, dia bayar. Ketika itu dia panggil tak ada lagi iddah. Tak ada lagi, itu dipanggil talak bain. Bukan tak ada iddah, talak bain. Maknanya tak boleh nak rujuk balik. Kalau tidak, senanglah suami minta duit, lepas tu dia rujuk balik. Nanya kawan tu. Makanya semua iddah ni ada hukum dia. Bagi tuan-tuan yang nak cepat, cuba tengok dalam kuliah yang anda sampaikan dalam kitab Fiqh Manhaji, dalam bab at-talaq wal iddah. Detail di sana insya-Allah. Adapun hikayat kita ni 178. Sekarang ni baru 142, lambat lagi lah. Baik, yang kelima, amma khitbatul al-mu'taddah. Khitbah meminang orang yang dalam iddah. Yang pertama, talak raj'i. Maka orang ni bercerai tapi dia masih lagi, suami dia boleh rujuk balik. Maka tak boleh kita pergi, haram pergi pinang dia. Awak tak apa, habis iddah je aku pinang kau. Kau jangan layan lagi bekas suamimu tu. Lah, masih lagi bersama. Dia masih boleh duduk serumah walaupun tidak sebilik. Masih lagi. Wa kadzalika yahrum at-talmih at-ta'rid. Nak pergi sindir pun tak boleh. Tengok. Iddah talak raj'i tak boleh pergi pinang direct, sindir pun tak boleh. Sebab apa? Bila orang perempuan bila disindir, bila diberi kata-kata harapan, dia akan terkesan. Maka dia pun reject terus bekas suami dia tu. Aku tak nak dengan kamu, tak nak sebab nak kawan ni. Ini berlaku kes ni. Bila dia ni nak kepada jantan lain, dia buat onah. Suami yang lama sentuh dia pun dia marah. Macam-macam perangai yang dia buat supaya suami dibenci, cerai dia, tak ambil lagi, tak rujuk balik pada dia. Ini juga rusak. Yang kedua, yang keenam, wa amma khitbatul mu'taddah min talaqin ba'in. Adapun meminang orang yang dicerai dengan cara cerai putus, maknanya cerai yang ketiga tadi,
fayahrumut tasrih, maka haram juga pergi direct sebab dia masih dalam iddah, tak boleh direct. Aku nak kamu, tak boleh. Riayatan li masyairi man lahum irtibat bizawaj, kerana nak menjaga hati orang-orang yang ada kaitan dengan dia. Bapak mertua dia kata, Allah dia tu, hei, baru sebulan bercerai tu, jadi janda jangut dah, janda berhias dah. Kan? Okey, jantan 2-3 orang dah mari minta. Alah, tak boleh. Jadi kita kena ingat. Apa ni? Allah kata, wala tansaul fadla bainakum. Kamu jangan lupa kebaikan yang kamu ada itu. Mana direct tak boleh. Wa yajuzu talmih, tapi boleh sindir. Beza tak? Talak raj'i, talak yang suami boleh ambil balik, tidak dibenarkan direct dan tak benar sindir. Sebab dia masih ada kaitan dua tu. Adapun talak bain, talak yang memang suami tak boleh rujuk kelik, maka haram talmih, dia juzu man'ut tasrih, dilarang daripada cakap direct, minta meminang, tapi ya juzu talmih, boleh sindir. Tak apalah, dah orang tak sudi ke, adalah tu orang-orang lain yang sanggup jadi driver pula. InsyaAllah tak ada masalah. Kalau setakat nak pergi pasar pagi, nak pergi ke mana-mana tu, adalah tu. Jadi ada bahasa-bahasa yang digunakan itu, boleh. Yang ketujuh, wa ammal mu'taddatu min wafati zawjiha. Ini yang kita nak tajuk kita sini. Adapun meminang wanita yang kematian suami. Wanita yang kematian suami, fayajuzu talmih wa yahrumut tasrih. Boleh disindir, tapi tak boleh direct, tak boleh nyatakan hasrat secara terus terang, tidak dibenarkan. Kenapa? Mura'atu masyairi ahli mutawaffa, nak menjaga perasaan keluarga si mati, anak-anak dia, anak-anak keluarga dia. Kerana kematian itu mu'lim, mati itu menyakitkan, menyedihkan perasaan. Tiba-tiba orang lain duk sibuk, rumput belum naik lagi, engkau dah jadi pengantin baru. Allahu Akbar, sabar dulu. Itu di antara 3 kategori perceraian dan hukum masing-masing. Jadi tak boleh. Jadi kalau setakat orang panggil sindiran, itu dibenarkan. Sindiran dimaafkan. Macam cerita ni lah. Dia tak, Abu Ja'far Al-Baqir alim, dia tak kata aku nak kamu sukai, tapi dia kata aku ni siapa. Maknanya macam buka ruang perbincangan. Ada orang mari tegur siapa kita. Yang ke-8, waqad taqa'al mukhalafah. Ada kalanya berlaku pelanggaran SOP. Apakah hukum? Macam apa hukum dia? Apa kesan dia mengikut pandangan ulama Islam? Kesan dia yang pertama, fa in sarraha bil khitbati. Kalau dia direct, dia kata aku nak kau, tapi dia tak akad nikah, haram akad nikah tu. Dia akad nikah lepas habis hedah. Maknanya hedah kita kata 4 bulan 10 hari, 3 bulan mari minta dah. Tapi nak akad nikah lepas pada tamat hedah. Macam mana? Ada ulama kata fal aqdu batilun. Batal dia punya akad sebab dia pinang waktu larangan. Wa yufarraq bainahuma 'inda malikin. Malik kata kena ceraikan dua orang ni, tak boleh. Wa 'inda Syafi'i, mazhab Syafi'i kata al aqdu sahihun wa in asaa jahalatan. Akad dia sah, tapi perbuatan dia tu dianggap jahiliah. Dianggap satu kejahilan, satu pelanggaran kepada larangan syariat, tapi tetap sah sebab dia akad nikah selepas tamat iddah. Akad nikah selepas tamat iddah. Baik. Wa in aqada, kalau dia akad nikah dalam iddah. Akad nikah dalam iddah. Ini berlaku sebahagian daripada wanita, dia sembunyi. Dia sembunyi iddah dia macam mana? Fattafaqal ulama'u ala butlanihi. Sepakat ulama katakan batal dia punya perkahwinan, tak sah. Wa yufarraq, dan dipisahkan di antara dua orang ini in dakhala biha. Kalau dia dah
dia dah bersubuh pun dipisahkan. Wala tahilu lahu ba'da zalik. Tak boleh lagi dia kahwin lepas pada itu. Inda Malik wa Ahmad wal Laits wal Auza'i. Amal jumhur, majoriti ulama, termasuk ulama Syafi'i, yujizun, mereka kata pisah dulu, habis hendah nanti angkat semula. Itulah itu pandangan ulama dalam masalah ini. Yang pentingnya jangan buatlah benda yang tak baik. Kenapa kita nak tipu? Sedangkan syariat dah larang. Allah Ta'ala bersebut dalam Quran yang begitu banyak, masih lagi nak cari pasal benda-benda yang tidak baik. Ini satu perkara yang tidak baik para jemaah sekalian. Yang kesembilan, wal khitbatu ardun bizawaj. Mana khitbah ni, pinang-pinang ini maknanya kita nak menyatakan hasrat nak kahwin. Jadi bila nyata hasrat, wanita itu pun sudah setuju, maka dia adalah insijam. Insijam ada keserasian. Dia tengoklah, ayah aku tak boleh kahwin ni, tak boleh. Macam-macam orang perempuan ni, tak boleh. Kita pun kena belajar daripada pengalaman. Kalaulah ada peminangan, tapi orang ni kata tak nak, tak serasi lah, tak tu tak ni. Jadi ibu bapa usahlah berkeras. Zaman kita ini bukan macam zaman dulu, zaman tok nenek kita dulu. Zaman tu semua budak-budak perempuan ikut tok nenek, ikut mak ayah. Tapi zaman kita ni sekarang tidak. Zaman kita ni lain macam. Apa dia lain macam? Kalau dia kata tak nak, jangan dipaksa. Kalau paksa juga tak jadi. Paksa juga tidak menjadi. Dia akan buat onar. Dia akan bercerai, dia akan minta cerai, dia macam-macam. Maka kita mengatakan itu jangan. Baik. Masalah yang kedua, dia panggil cross line. Apa dia cross line macam mana? Orang ni dah dipinang orang. Mari orang lain pinang yang kedua. Macam mana? Contohnya. Fa in khataba rajulun imra'atan lizawaj. Orang ni dah pinang seorang perempuan nak kahwin, tiba-tiba datang orang lain pinang pula. Kita kena tengok. Kalau dia masih lagi belum menerima pinangan yang pertama, duk mikir, tak tahu nak kata nak tu, maka kalau dia terima yang kedua itu makruh. Tapi kalau sudah menerima yang pertama, dia terima dah yang pertama itu. Dah bertukar-tukar hadiah dah. Kan? Tiba-tiba mari yang kedua pinang, fala yahillu, tidak halal, makna haram perbuatan yang kedua kerana dia telah merusakkan hubungan kebaik dalam masyarakat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yakhtub rajul ala khitbati akhih. Jangan seorang laki-laki itu pergi pinang di atas pinangan saudara dia, hatta yatrukal khatibu qablahu, hinggalah peminang yang pertama itu kata aku tak nak ni. Aku ambillah awak. Tak apa. Tapi kalau masih lagi dalam kira-kira, tidak boleh. Hadis ni muttafaqun alaih. Kalau pinang juga haram perbuatan itu. Jadi kalaulah yang wanita tu direct dia tak nak yang pertama tadi, masuk yang kedua tak apa. Tapi kalau sudah berlaku persetujuan awal, jangan buat pasal. Apalagi kalau sudah angkat nikah, sangat jahatlah wanita laki-laki, memang buruk perangai, buruk akhlak, buruk tingkah laku, pergi rampas, pergi goda wanita yang telah menjadi bini orang. Patutnya jauhkan diri awak daripada dia. Ni dah hari-hari duduk main hadiah. Dah, angkat bunga sana, bunga sini. Hadiah tu hadiah ni yang menyebabkan dia menang dalam perlombaan dengan wanita ini. Kadang-kadang wanita yang dia berlomba, yang berebut itu bukan comel pun. Tapi syaitan masuk, maka berlakulah huru-hara, perceraian. Sebab syaitan yang di antara agenda yang dia suka sangat apabila dia boleh memisahkan antara suami dengan isteri. Itu agenda besar syaitan. Agenda besar syaitan apabila boleh memisahkan suami isteri. Bahaya sekali. Baiklah. Yang terakhir, qabul khitbah wa'dun bizawad. Menerima pinangan itu sebagai janji untuk berkahwin. Walakin laisa syartan fi sihhati zawad, bukanlah menjadi syarat sahnya nikah. Kalau orang ni tak pinang pun tiba-tiba apakah akad nikah, boleh je. Tapi melalui lorong yang dianjurkan oleh syariat, yang diajar oleh Islam itu lebih selamat, lebih baik, lebih harmoni. Sebab apa lebih harmoni? Karena perjalanan itu jauh. Jadi kita gunalah jalan-jalan yang disyariatkan oleh Allah, disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi tanya, apabila kamu nak pada perempuan, falyanzur ilaiha, pergi tengok dulu.
Mungkin kamu setuju, mungkin kamu tak setuju. Jangan main-main. Jadi ada kata, mak dia kata, "Hei, comel budak ni, akhlaknya baik." Tapi anak dia belum tentu. Mata mak dengan mata anak tak sama. Mungkin mak tengok dari sudut lain, anak tengok dari sudut lain. Jadi kita kena persetujuan yang dibuat oleh orang yang nak kahwin. Bukan mak ayah dia, bukan orang kampung dia. Orang kampung boleh cadangkan. Boleh tunjuk calon, tapi yang menerima pencalonan itu, dialah yang berhak untuk memberi kata putus sama ada dia nak atau tak nak. Sama ada kata putus dia nak atau dia tak nak. Tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang ke-143 dalam jalsah yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.